Okay, so semalam kita dah belajar sebahagian dari pasal apa? Pasal lita lah. Semalam kita dah belajar pasal lita. Jadi hari ni kita nak sambung. Okay, kita akan sambung tapi subtopik yang berbeza iaitu daya gerak elektrik. Jadi ini yang kita plan nak belajar. Okay, ni suggestion lah korang kan. Kan kadang-kadang rasa macam banyaknya benda nak belajar, tak tahu pun beza antara satu dengan benda yang lain. So apa yang korang buat adalah untuk setiap chapter. Okay, untuk setiap chapter cuba buat benda macam ni. Tak payahlah exactly macam ni. Okay, tak adalah exactly macam ni tapi lebih kurang. Okay, setiap chapter atau setiap subtopik pecahkan dulu untuk nampak hubungan dia. Okay, supaya nanti boleh rujuk balik, senang. Tak adalah macam aku kat mana ni, chapter mana, apa kaitan lah. Macam itulah. Jadi contoh ni, contoh cikgu buat lah. Okay, dalam subtopik daya gerak elektrik ataupun EMF, benda yang kita akan belajar yang pertama sekali adalah definisi dia. Maksudnya EMF tu sendiri apa. Lepas tu nanti kita akan ada belajar pasal R. Okay, so ni R kecil, bukan rintangan biasa, dia ada benda lain. R kecil. Okay, lepas tu EMF tu pula, okay, kalau dalam soalan kadang-kadang dia suka tanya kan. So ada dua cara. Okay, dua cara yang kita boleh guna. Yang pertama daripada graf, yang kedua daripada rumus. Okay, nanti daripada graf tu kita tengoklah apa benda yang dalam graf yang boleh dapat EMF tu. Okay, lepas tu daripada rumus pula kita boleh guna kata kunci. Okay, lepas tu last sekali kalau sempat hari ni kita akan tengok bersiri dengan selari tapi kali ni untuk bateri pula. Okay, kalau sempat lah. Alright, so kita akan start. First kali korang kena belajar definisi dia dulu. Okay, so EMF tu apa? Okay, EMF tu macam biasalah definisi kena hafal, tak boleh nak buat apa. Okay, so EMF tu adalah tenaga. Okay, so basically, macam ni lah, korang cuba tengok dekat bateri ni. Nampak tak berapa volt bateri tu? Dekat bateri tu berapa volt dia? Dia tulis berapa volt. Perasan tak? Nampak ke? Kecil ke kecil sangat tulisan kat bateri tu? Cuba cari berapa voltan dia. Hilang tak? Sorry, kejap. Dia macam tak nak terima tulisan cikgu. Kejap Okay. So kalau perasan dekat sini, voltan dia adalah 1.5. Okay, benda ni adalah 1.5 volt. Okay, maksud dia, ini adalah EMF. By the way, ini adalah EMF ataupun daya gerak elektrik. Okay, dia ada maksud dia sendiri sebenarnya. So apa maksud dia? Maksud dia adalah tenaga, okay, tenaga ataupun tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan. Okay, tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik. Okay, maksudnya bateri ni lah. Okay, bateri ni untuk menggerakkan satu kolom charge dalam satu lingkar lengkap. Okay, perkataan ni semua kena ada. Definisi ni nantilah korang akan lebih faham, tapi point dia adalah dalam exam dia boleh tanya. Okay, maksudnya sekarang ni katakanlah korang ada satu kolom charge. Okay, so nak gerakkan charge kenalah pakai tenaga. Okay, so tenaga tu siapa yang bagi? Yang bagi adalah bateri. So berapa banyak tenaga yang diberi oleh bateri untuk gerakkan satu kolom charge, itu adalah daya gerak elektrik. Okay, itu adalah daya gerak elektrik. Jadi kalau tengok sebenarnya definisi ni adalah daripada rumus ni. E itu EMF, E ni tenaga. So tenaga ataupun energi per satu unit charge. So tenaga per satu unit charge adalah EMF. Dari situlah kita boleh kaitkan definisi dan juga rumus. Okay, so yang pertama sekali, definisi itu tak boleh nak buat apa, kena ingat jumlah tenaga ataupun kerja yang dilakukan oleh satu sumber, okay, untuk menggerakkan satu kolom charge dalam lingkar lengkap. Kena sebut perkataan lingkar lengkap. Okay, so sekarang itu definisi. Nanti ingatlah, nanti try untuk hafal Sekarang cikgu nak tunjuk something. Cuba korang tengok dekat sini. Dalam dua gambar ni kita ada dua litar. Okay, katakanlah ni litar nombor 1, ni adalah litar nombor 2. So nombor 1 dengan 2, yang mana switch off? Yang mana tengah off? Nombor 1 ke nombor 2? Yang mana tengah off? Litar 1 ke litar 2? Yang tengah switch off? Sudah. Switch off.
Korang jangan pelik-pelik salah kat situ. Switch off maksudnya arus tak lalu. Yang mana? Nombor 1 ke nombor 2 yang switch off ni? Terima kasih Syafiqah. Jawab sekali pun cikgu nampak. Okay, so lita nombor 1. Okay, lita nombor 1 yang switch off. Okay, waktu lita nombor 1 switch off, bacaan voltmeter ni adalah 10V. Bacaan dia maksudnya bateri ni label dia confirm. Dekat bateri tu label dia macam tadi dia tulis 10V. Okay, tapi bila tiba-tiba on, dia perasan bacaan dah berkurang. Okay, walaupun korang beli bateri 10V. Tapi tiba-tiba bila kita on, bacaan tinggal 9.5. Okay, cikgu ulang. Beli bateri, konon-konon lah kat kedai tu tengok, oh ni 10 volt ni, korang pun beli. Tiba-tiba bila pasang, bila on, tengok-tengok tinggal 9.5 je. Okay, so sekarang ada benda hilang lah. Okay, ada benda hilang. So yang hilang tu nama dia adalah susutan voltan. Okay, susut tu apa bahasa Melayu? Susut tu bahasa Melayu lah kan? No, I mean susutan tu, kalau bukan selain daripada perkataan susutan, apa yang korang bayang? Susutan tu apa? Dan logiknya daripada perkataan susutan tu, apa maksud dia? Kan susut tu maksudnya kurang, hilang. Macam tu lah kan, susutan voltan tu, okay, ataupun voltage drop tu, literally means voltage tu drop, voltage tu kurang. Okay, so dalam kes ni kita start dengan 10 volt. Tapi sekarang baki yang tinggal adalah 9.5 volt. Berapa yang hilang? Berapa yang dah drop? Berapa yang dah susut? Okay, yang dah susut, yang dah hilang adalah 0.5 volt. Betul lah tu. Jadi sekarang apa kaitan semua ni dengan EMF? Okay, sekarang cikgu nak bagi tahu. EMF kita ataupun DGE, daya gerak elektrik kita adalah 10V ni. Okay, 10V ni betul-betul apa yang bateri tu bagi sebenarnya. Okay, maksudnya korang beli tu, korang dapat 10V, itulah EMF korang. Okay, tapi bila kita guna akan ada hilang, akan ada susutan voltan. Sebab itulah tinggal 9.5 sahaja. Okay, jadi kenapa dia boleh hilang? Kenapa dia boleh hilang? Reason dia adalah sebab benda ni. Okay, dalam bateri tu dia ada rintangan dalam. Okay, dalam bateri tu dia ada rintangan dalam. Dalam bateri tu dia ada rintangan dalam, iaitu maksud rintangan dalam tu dia rintangan macam yang kita belajar semalam, rintangan, tapi rintangan tu datang daripada elektrolit dalam sel kering tu. Okay, maksudnya sekarang ni dalam, kejap maksudnya dekat dalam ni mula-mula kita ada 10V. Tapi kita kena faham dalam ni dia ada rintangan dia sendiri. So korang cuba bayangkan kita sebagai manusia kalau nak hadapi rintangan, perlu tenaga ke tak perlu tenaga? Kalau kita nak hadapi rintangan dan cabaran onak duri semua, kita perlu tenaga ke tak perlu tenaga? Perlu kan? So sekarang ni kita beli bateri 10 volt, tapi disebabkan dalam bateri tu sendiri ada rintangan, dia dah makan 0.5. Okay, jadi itu kaitannya. Kita beli 10 volt tapi sekarang kita tinggal 9.5 je sebab dalam bateri tu sendiri ada rintangan. Okay, so dia atasi dulu rintangan tu, jadi dia terpaksa pakai 0.5 volt tadi. Okay, untuk diatasi, dia terpaksa susut ataupun drop sebanyak 0.5 volt. 95 baki ni lah yang diguna untuk gerak. 9.5 baki yang diguna untuk gerak seluruh lita keluar. Okey, maksudnya EMF atau DGE kita tadi adalah 10V. Itu sebab soalan definisi tadi dia kata untuk lita lengkap. Maksudnya dia kena atasi dalam ni dulu iaitu 0.5. Lepas tu dia nak gerak seluruh lita ni pakai 9.5. Jadi total sekali untuk dia gerak seluruh ni adalah 10 volt. Itu maksud EMF. Itu maksudnya daya gerak elektrik. Okay, kalau kita tengok definition dia balik.
Daya gerak elektrik adalah tenaga untuk gerakkan charge dalam satu litar lengkap. Litar lengkap ni maksudnya dalam bateri dan luar bateri. So kalau kita start dengan 10V tadi, dalam bateri dah hilang 0.5. Okey, lepas tu tinggal 9.5. So 9.5 tu guna untuk luar daripada bateri. So 10 ni adalah daya gerak elektrik kita. Okay, macam itulah ceritanya. So itulah maksudnya daya gerak elektrik. Okay, cikgu tahu dia rasa macam ada yang mungkin ragu-ragu lagi. So cikgu nak confirmkan kejap. Katakanlah 1, korang still tak nampak langsung apa itu DGE. 5, korang nampak sejelas-jelasnya DGE. Korang kat mana? Cikgu just nak tengok nombor sebab daripada situlah cikgu tahu, oh perlukan contoh lagi ke, proceed ke, gitu. Okay, cuba bagi tahu 1 sampai 5 kat mana kita? Okay, so sekarang cikgu bagi contoh lain lah. Okay, cikgu bagi contoh lain. Sekarang ni korang ada RM10. Mula bagi contoh bukan-bukan. Okay, korang ada RM10. Okay, ni korang lah. Korang ada RM10. Okay. So sekarang ni korang nak keluar rumah, nak jalan-jalan, korang tak ada kereta. So korang naik Grab. Katakanlah Grab pakai RM2. Okay, katakanlah Grab pakai RM2. Berapa baki yang tinggal? Korang ada RM10, tak tahulah Grab tu naik kat mana yang RM2 je kan. Berapa baki? RM8 kan? So sekarang ni Grab tu adalah susutan voltan dan RM8 tu adalah baki yang korang ada untuk belanja bila korang keluar daripada rumah. Okay, maksudnya nak keluar daripada rumah tu kena bayar. So dalam kes ni RM10 tu duit yang asal-asal korang ada. RM10 duit yang asal-asal korang ada. Tapi sekarang ni nak keluar daripada rumah tu sendiri, korang kena bayar something. Baru boleh keluar rumah dan baru boleh belanja dekat luar. Jadi DGE tu adalah RM10, susutan voltan adalah RM2 duit Grab tadi. Okey, dan RM8 tu adalah baki yang korang ada untuk dibelanjakan. Okey, macam itulah ceritanya. Jadi DGE tu adalah betul-betul apa yang bateri tu bagi, tapi apa yang korang dapat sebenarnya kurang daripada tu. Kenapa? Sebab dalam bateri tu sendiri ada isu. Dalam bateri tu sendiri ada rintangan. So dalam kes ni, dalam bateri tu rintangan dia menyebabkan dia hilang 0.5. So itu susutan voltan. Jadi baki yang tinggal untuk dia buat kerja dia adalah 9.5. DGE itu yang mana? Yang bateri bagi tadi tu 10. So kenapa definisi dia, datang balik kat definisi dia. Kenapa definisi dia macam ni? Kenapa definisi dia kata tenaga bla 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 untuk 1 litar lengkap? Sebab kalau dalam kes 10 tadi, okay, DGE kita adalah 10, dalam bateri hilang 0.5. Baki yang dia tinggal adalah 9.5. So DGE kena cover semua tu. Jadi total sekali adalah 10. So itu DGE. Gitulah. Dah habis dah analogi yang cikgu boleh bagi. Okay, so anyway kita go through. Point dia dekat sini, DGE adalah 10. Susutan voltan adalah 0.5. Okay, so macam mana boleh hilang? Kenapa boleh hilang? Kenapa ada susutan voltan? Sebab dalam bateri tu ada rintangan. So nama bateri tu punya rintangan adalah rintangan dalam. Special, dia bukan R besar, simbol dia R kecil. Okay, jangan main letak R besar sebab R besar lain. R besar tu rintangan biasa. So rintangan dalam atau internal resistance adalah resistance disebabkan elektrolit dalam sel tu sendiri. Dia nak buat kerja, tapi untuk dia buat kerja dia kena pakai something, dia ada resistance. So jadi daripada 10 yang awal-awal kita ada tu, sebab kita nak lawan rintangan ni, kita dah kurang 0.5. Tinggallah baki 9.5 untuk guna. So kalau tengok dekat sini, menyebabkan kehilangan tenaga. Okay, it can cause loss of energy. Okay, sebab nak melawan rintangan tu. So penting untuk kita bezakan dekat sini adalah EMF, voltan baki yang tinggal, kenapa dia hilang? Iaitu sebab rintangan dalaman.
So at least ada idea bezakan EMF, voltan dan bintangan dalaman. Macam itulah cerita dia. Okey, setakat ni kita try lagi sekali. 1 sampai 5, 1 tak faham, 5 faham. Kat mana kita? Dari segi exam korang just kena hafal kalau cerita exam lah. Okay, korang hafal je. Tapi kalau nak bagi faham tu, tadilah yang cikgu cerita pasal grab tadi tu. Okay, so nanti try lah tengok balik, baca balik try untuk baca. Dia kena baca banyak kali baru dia hadam. Baca sekali tak jadi, dia kena banyak kali. Okay, anyway, next. Contoh soalan. Sudah, tiba soalan. Cuba try. Dalam ni ayat dia tak apa nak lengkap, tapi ada satulah yang paling tepat. Okay, Zahira betul, Josh betul. Semua orang betul lah, tengok macam betul je. Terima kasih, jawab. Jangan tunggu jawapan je, jawab, fikir. Paksa diri fikir. Okay, so kalau kita tengok tadi, definisi untuk formula, rumus untuk EMF adalah E per Q. Nampak daripada formula sebenarnya. E adalah tenaga. Okay, E adalah energy. Q adalah charge. Energy charge. Okay, so inilah dia. Dia boleh membekalkan 1/5 joule tenaga per 1 coulomb charge. So jawapan dekat sini adalah D. Macam itulah. Okay. Tapi kan kalau dalam exam, jangan lupa tau perkataan belakang ni. Untuk 1 liter lengkap wajib. Okay, kena sebut 1 liter lengkap. Okay, so anyway, habis kat situ. Sekarang, cuba tengok soalan ni sekejap. Ni baru hari tu, Terengganu 2021. Okay, setakat ni semua orang betul. Baguslah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada 1.5 tapi bila, okay kejap nak tanya. Switch ditutup, switch is closed, on ke off? Saja nak tanya. Dah tengah kelas, dah baru nak tanya. On ke off? Tutup switch, on off. Bagus. Okay. Take note takut ada yang tak perasan. Switch ditutup maksudnya dia on. Okay, so sekarang daripada 1.5 dia jadi 1.3. Okay, cikgu ada beberapa soalan pasal ni. Soalan yang pertama adalah berapa dia punya EMF? What is the, berapa dia punya daya gerak elektrik? DGE dia. Okay, so itulah cara nak bezakan. So DGE adalah bacaan voltmeter waktu tak ada arus, waktu kita off. Okay, maksudnya asal-asal sebelum buat apa-apa, dia tak buat apa-apa kerja lagi, bacaan yang dia ada. Maksudnya korang tak keluar rumah lagi. So duit yang ada waktu kita kat rumah sebelum kita naik Grab, sebelum kita jalan. Okay, so apa yang kita ada itulah EMF, asal-asal sebelum buat kerja. So kita punya V, okay, kita punya V adalah 1.3. V tu adalah beza keupayaan, bacaan selepas dia open, selepas dia on. Okay, nombor 3, berapa dia punya voltage drop ataupun susutan voltan dia? What is the voltage drop atau susutan voltan dia?
Okay, so kita ada 1.5. Tapi sekarang tinggal 1.3. Jadi logik daripada perkataan drop atau perkataan susut adalah 0.2 je yang tinggal. Okay, so kenapa boleh hilang? Sebab tadi kita cakap lah dalam bateri tu sendiri ada rintangan. So jawapan dia adalah B bola. Yes, okay. Nampak tak? Dia macam sekali dah dapat tu, dia senang. Nak tunggu dapat tu dia mencabar sikit. Tapi sekali dah dapat tu benda tu make sense. Okay, so kita start ada 1.5 tapi sekarang dia kurang sebab dia terpaksa guna sebahagian daripada tenaga tu untuk lawan rintangan dalam sel, internal resistance. Itulah ceritanya. Okay dah, habis kat situ. Sekarang setakat ni lah kalau kita cakap pasal DGE, EMF, rintangan dalaman, internal resistance 1 sampai 8, siapa yang macam tak tahulah apa itu EMF, DGE, internal resistance. 8 adalah ya, saya tahu beza mereka. 1 sampai 8 kat mana kita? Okay, so sekejap, sorry. Tadi kita dah settle lah bahagian definisi tu. Okay, maksudnya daripada definisi kita dah tahu dah EMF tu apa, R tu apa. Jadi sekarang soalan kadang-kadang bagi kita graf, kadang-kadang suruh kita buat calculation. So sekarang kita nak tengok lah, kita akan start dengan graf dahulu. Okay, sebelum kita buat graf, ini penting. So ini adalah dia punya litar. Okay, kita punya litar ataupun circuit untuk determine DGE. Okay, bila kita buat, kalau kita nak determine DGE, kita akan buat litar macam ni. Tengok tau, V dia, voltmeter dia dekat bateri. Ammeter dia siri macam ni. Biasanya kita punya voltmeter dekat sini. Ni biasa. Tapi kalau kita nak buat eksperimen DGE, voltmeter kita wajib berada di bateri. Okay. So bila kita buat setup dia ni, okay, by the way rheostat ni adalah perintang, resistor sebenarnya. Okay, tapi resistor dia boleh ubah-ubah. Maksudnya macam contoh, kalau semalam kita belajar, kalau kita beli perintangan 5 ohm. 5 ohm je lah. Okay, tapi rheostat maksudnya kita boleh adjust. Maksudnya kita boleh naikkan rintangan, kurangkan rintangan. Okay, macam tu lah. So anyway, perintang berubah lah. Okay. So daripada situ kita dapat graf. So graf dia ada dua benda yang kita boleh dapat. Ada dua benda yang kita boleh dapat daripada graf ni. Yang pertama kita boleh dapat E. DGE itulah. DGE tu boleh dapat daripada Y intercept ataupun pintasan Y. Okay. So pintasan Y adalah EMF. Logiknya kenapa? Sebab tadi kan kita cakap benda ni macam contoh kan. EMF adalah 1.5. EMF adalah 1.5 pada waktu tak ada current. Okay, pada waktu tak ada current. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok dekat sini, EMF mestilah pada waktu current dia zero. Nampak? Pada waktu current dia zero, EMF. Okay. Yang kedua adalah kalau nak dapat internal resistance, R tadi. Sorry. Kalau nak dapat nilai R kecil tadi, kita kena cari dia punya kecerunan, gradient, tapi kena negatif. Okay, kena negatif tu maksud dia macam ni lah. Contoh, katakanlah cikgu bagi nombor. Okay, jom kita pura-pura kat sini ada nombor. Katakanlah kat sini adalah 8, ini adalah 0, ini adalah 4. Okay, cuba tekan kalkulator betul. Sabar, sorry. Ini adalah, sabar, 2. Okay, cuba tekan kalkulator elok. Berapa value, berapa nilai kecerunan? Betul-betul apa yang kalkulator bagi. Okay, kalau korang kira kecerunan betul-betul, what is the value? Berapa nilai kecerunan ataupun gradient daripada graf ni? Cuba kira betul-betul. Guna rumus kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Katakanlah ini 0,4
Ni adalah 8, 2. Cuba kira kecerunan dia berapa? Cikgu kata kira betul-betul. Tu cikgu dah tolong letak nombor dah. Okay, so 4 tolak 2 dapat 2. 0 tolak 8 dapat negatif 8. So ending dia korang dapat negatif 1/4 ataupun negatif 0.25 kan. So ini adalah kecerunan. This is the gradient. Tapi kalau kita nak internal resistance, kalau kita nak R, nilai dia adalah negatif kepada gradient kita tadi. Okay, maksudnya gradient dia negatif M. Maksudnya kita dah ada M negatif 0.25. So dia adalah negatif kepada negatif tu. Jadi dalam kes ni R kita positif 0.25 ohm sebab rintangan dia tak ada negatif. Itulah maksud dia. Sebab kalau directly kira kecerunan memang akan dapat negatif. So internal resistance ataupun rintangan dalam, okay, yang menghalang EMF tu tadi, yang menghalang tadi tu kan, dia positif sebab dia adalah negatif kepada kecerunan tadi. Macam itulah ceritanya. So alang-alang kat sini kita dah dapat R dia 0.25 ohm. Alang-alang cikgu nak tanya berapa EMF? Berapa bacaan daya gerak elektrik, electromotive force untuk sel ni? Berdasarkan graf. Berapa bacaan daya gerak elektrik ataupun electromotive force, EMF? Okay, bagus. So dalam soalan ni, kalaulah kita cakap pasal graf ni lah, EMF kita adalah 4 volt. Kenapa? Sebab pintasan Y intercept dia adalah 4. And then dia punya R adalah 0.25 ohm. Dah siap. So, had ni, ini adalah cara nak dapatkan maklumat EMF lah dan juga R daripada graf. Okay, 1 sampai 8 kat mana kita? 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita? Okay, so jom seterusnya. Nah, cuba tengok yang mana sesuai untuk dapatkan nilai EMF. Hati-hati, tengok betul-betul. Okay, bagus. So, untuk soalan ni, dia minta daya gerak elektrik atau EMF. So, jawapan dia adalah A. Okay, korang, kalau perasan A dengan B sama je rupa dia. Kenapa bukan B? Why is the answer not B? Bagus. Yes, sebab dia on. Okay, power is on. Very good. Sebab EMF kita dapat waktu dia tak ada current. Maksudnya letak-letak tu walaupun tak switch on, voltmeter still bagi reading. Itulah bacaannya. Sebab bila dah on, bacaan yang kita dapat tu adalah voltage, bukan lagi EMF. Dia dah terpaksa lawan rintangan tadi. Okay, so kalau macam contoh 1.5 kat sini, tiba-tiba dia dah kurang dah dekat sini. Itulah dia. Very good, very good. Okay, next. Nah, ni soalan Perlis 2020. Trial.
cuba, try. Kita dah ada setup dia. Okay, bagus. Untuk soalan ni, sama je pasal graf tadi. Kan? Kita cakap daripada graf ada dua benda yang korang boleh buat. By the way, satu lagi tips tau. Waktu korang buat latihan, kan kita buat latihan, jangan macam okay tengok soalan asal dapat terus dapat. Okay, bukan tu tujuan dia. Bila korang buat soalan objektif, try untuk study apa lagi yang kita boleh tahu dan apa lagi dia boleh tanya. Contoh dalam soalan ni, dia cakap EMF boleh dapat daripada mana. So kita tahu y-intercept. So y-intercept is this. So dalam kes ni instead of y, dia guna huruf V lah. So jawapan dia A. Okay, tapi ada benda lain. Apa yang kita boleh dapat kalau kita kira kecerunan? What can we get from the graph if we calculate the gradient? Like in terms of the value, nombor tu saja apa yang kita boleh dapat? Yes, very good. So nombor tu saja, porsi negatif tu belakang kira lah. Nombor tu saja kita dah boleh dapat dia punya internal resistance. Jadi bila korang study paper 1 tu, jangan sekadar macam okay dah dapat jawapan settle. Try untuk fikir apa lagi dia boleh tanya. Okay, so at least boleh cover banyak benda walaupun soalan tu satu je. Anyway, next question. Nah, soalan ni kita ada graph. What is the EMF of the dry cell? Berapakah daya gerak elektrik sel kering daripada gambar ni? Okay, so daya gerak elektrik ataupun EMF kita boleh dapat daripada dia punya y-intercept. So y-intercept adalah 1. Dapatlah tu jawapan dia. Okay, sekarang calculate the internal resistance. Kira rintangan dalam untuk sel kering. Bagi dalam apa? Decimal. Kira betul-betul. Okay. So, first sekali kita dah tahu kalau nak calculate internal resistance kita akan cari dia punya gradient dulu. So untuk cari dia punya kecerunan, tolong walaupun dalam exam, walaupun dalam kepala tu macam wah dah pandai mencongak, okay fine. Pastikan substitute nombor betul-betul. Orang selalu salah dekat sini. Okay, X bahagi Y lah. So make sure Y2 yang tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Tak apa, slow-slow satu-satu pastikan betul. So ini adalah kita punya point yang pertama. Katakanlah ni 2, 0.5. Okay, yang ni pula adalah 0.1. So kalau kita substitute semua, Y2 mana-mana pun boleh. So katakanlah kita buat 1 tolak 0.5 bahagi 0 tolak 2. So korang akan dapat 0.52 dapat 0.25 tapi ada negatif. Tapi jangan jawab macam ni, salah. Kenapa? Sebab ini adalah kecerunan. Kita belajar internal resistance R kita adalah negatif kepada kecerunan. So kalau dah kecerunan dia negatif 0.25, R kita adalah negatif kepada negatif 0.25. So R kita adalah 0.25 ohm. Itulah. Okay, settle By the way, kalau ada soalan tanya ya. Okay, gerak dulu. Okay, soalan yang ni dia tanya bandingkan, dia tak bagi apa-apa nilai, dia just minta bandingkan. Compare. So compare the EMF ataupun bandingkan DGE untuk sel P dan sel Q. Bila soalan perbandingan, jawapan yang possible okay, adalah sama ada
untuk P tu adakah dia lebih besar, lebih kecil atau sama je dengan Q? Cuba bandingkan. Okay. So bila dia minta bandingkan, kita kena ingat balik EMF tadi adalah Y-intercept. So Y-intercept belah atas yang ni lah. So yang P lebih besar daripada Q. So jawapan dia yang ni. Bagus semua orang. So sekarang nombor 2, bandingkan rintangan dalam, internal resistance. Sama juga R untuk P, adakah dia lebih besar, lebih kecil atau sama dengan R untuk Q? Ini tricky sikit sebab kena fikir pasal kecerunan. Siapa lagi cerun? Yang mana lagi cerun, itulah dia punya rintangan dalam ataupun internal resistance dia lagi tinggi. Okay, jawapan dia adalah Q lebih besar daripada P. Okay, just in case lah, cikgu rasa semua orang tak ada masalah dah form 5 kan. Tapi katakanlah dalam kepala tu macam lah, kenapa pula Q tu lagi besar? Okay, korang bayangkan kecerunan tu gunung. Kecerunan tu gunung. So kalau kita kena panjat gunung, cuba korang tengok P dengan Q, Q lagi susah nak panjat. Okay, kalau tengok dekat sini mungkin nampak susah sebab P tu dekat belah atas kan. Biasanya cikgu letak Q gunung dia macam ni. P gunung dia macam ni, tak pernah nampak sebab satu atas satu bawah. Cuba kita letak sebelah-sebelah. Ini gunung Q, ini gunung P. Nampak tak? Dia macam Q punya kecerunan lagi tinggi. Macam itulah cerita dia. So anyway, kecerunan Q lagi besar, internal resistance lagi tinggi. Habis. Okay, graph settle. Tak settle lagi. Nak jawab lah. Ada lagi rupanya. Satu lagi graf sebelum kita masuk pengiraan pakai rumus. Macam-macam jawapan. Setakat ni ada C dengan D. Ada sesiapa nak jawab A dengan B? Okay. So, dalam kertas 2, benda ni boleh keluar tau. Dia akan tanya macam ni. Berapa nilai? Lepas tu dia kata tunjukkan atas graf. So, nilai dia kita akan tengok sebab kita dah tahu. Dia punya Y-intercept adalah dia punya EMF. So, kita panjangkanlah garis kita. So, kalau kita panjangkan, kita akan dapat 3. Okay, so jawapan dia sebenarnya adalah D. Okay, so bila soalan kata, contohlah kalau keluar dekat kertas 2 kan, dia bagi kita graf. Lepas tu dia kata berapa EMF? Tu soalan pertama. Okay, lepas tu kata tunjukkan atas graf. So tunjuk tu yang ni. Yang kita garis ni adalah kita tunjukkan dekat graf. So jawapan dia adalah D. Itu dah boleh jadi 2 markah. 3 volt tu 1 markah, lukisan garisan ni 1 markah. Macam itulah cerita dia. Okay dah, habis kat situ. Harap habislah soalan graf ni. Bagus, habis dah. Sekarang, awal-awal tadi, sekejap sorry. Dia gerak-gerak sikit. Okay. Tadi kita belajar cara nak dapatkan EMF. Ada 2 cara, satu daripada graf. So daripada graf dah settle. Okay, itu tujuan benda ni tau. Supaya sambil korang study, korang tahu kita kat mana sekarang. Okay, so satu lagi adalah kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk ayat. So daripada bentuk ayat tu kadang-kadang macam alah mana V, mana EMF. Jadi kita akan tengok IA. IA tu dia punya ni je label. Kejap. I adalah arus. Dia punya unit adalah A. Cuma dia buat per A. Tapi itu je maksud dia. Okay, itu kan soalan awak. Okay, dah Alright, so sekarang jom kita tengok dekat sini. Okay, dalam soalan dia ada beberapa tips. Okay, cikgu nak tanya sekejap sebelum kita proceed soalan benda ni. Apa unit untuk EMF? What is the unit for daya gerak elektrik?
Hmm. Daripada awal kita belajar, baru cikgu nak tanya apa dia punya unit. Sudah. Lama dah belajar. Comel banyak unit. Macam-macam huruf kita dapat ya. Korang unit dia adalah V ya anak-anak. Unit dia adalah V. Tak percaya cuba tengok. Nampak ni V? Memanglah betul faham dia adalah tenaga yang diperlukan tapi tenaga per satu unit charge. So joule per coulomb adalah volt. Yes, betul sebab dia volt. So, kalau dah EMF V, V ni apa unit dia? Beza keupayaan apa unit dia? Sudah. Tak apalah, try. Salah hari ni maksudnya lepas ni tak salah dah. Baik salah hari ni, try. Apa unit dia? Okay, bagus. Very good try everyone. Betul salah belakang kira, yang penting cuba. Jawapan dia adalah V juga. Inilah yang pelajar selalu confuse. Dia macam, EMF pun V. Voltage pun V juga. Dah tu macam mana nak bezakan kalau dalam ayat? Cara dia yang pertama adalah kalau dia bagi dua nilai. Contoh, 1.5V dengan 1.3V. Dalam soalan tu panjanglah ayat dia. Tapi korang nampak ada dua. 1.5 dengan 1.3. Confirm ini adalah E kita. Ini adalah V kita. Walaupun kita macam tak pernah faham soalan tu, tapi nak juga buat kita tak pernah faham. Tapi nampak je nombor besar, EMF lah tu. Yang mana lagi kecil, V lah tu. Okay, itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah, kadang-kadang soalan tak kata itu EMF tau. Soalan 1.3V, yes, potential difference, betul. Okay, so tips kedua adalah kadang-kadang soalan tak cakap 1.5V adalah EMF. Tak, dia tak kata. Dia cakap bacaan voltmeter semasa off adalah 1.5V. Okay, bacaan voltmeter sewaktu off adalah 1.5. Maksudnya 1.5 itulah voltage. 1.5 itulah adalah EMF. Sebab bacaan voltmeter sewaktu switch off adalah EMF. Ataupun dia kata bila bila arus mengalir, bila ada arus, bacaan voltmeter adalah 1.3V. Maksudnya benda ni adalah V sebab tengah switch on. Jadi kalau dalam ayat, kadang-kadang kalau kita rasa keliru, tengok balik. Kalau dia bagi dua nombor, yang besar tu confirm EMF, atau kalau tengah off, confirm itu adalah EMF. Okay, macam itulah cerita dia. Okay, sekarang cuba tengok dekat sini, nampak macam banyak rumus tapi sebenarnya tak banyak pun. Semalam siapa yang datang, kita belajar pasal hukum Ohm. Apa rumus untuk hukum Ohm? What is the formula for Ohm's law? Try. So, hukum Ohm semalam, V sama dengan IR. Ni V. Sebab itulah dapat IR. Sebab tu dapat tiba-tiba E adalah IR tambah IR. By the way, ini adalah susutan voltan tadi. Susutan voltan, voltage drop. Sebab tu R dia R kecil. Sebab dia adalah voltan yang hilang disebabkan R kecil tu. Jadi IR adalah susutan voltan sebenarnya. Okay, so V besar tu adalah potential difference which is IR besar lah. Lepas tu, dah ada I, kita factorize, dapatlah I, R tambah R. So walaupun dalam buku nampak, banyaknya formula, tapi sebenarnya dia datang daripada benda yang sama. Cuma tengoklah soalan tu macam mana. Yang mana soalan tu, kalau dia ada V, pakailah yang atas. Kalau tidak, pakailah apa-apa yang ada. So point yang cikgu nak tunjuk kat sini adalah sebenarnya dia bukan banyak-banyak formula, dia datang daripada satu benda je. So, kita try buat soalan rumus ada, cikgu tak expect hafal pun. Benda tu dibagi dalam exam. So, sekarang jom tengok soalan ni. Okay, sebelum korang buat, jap sabar jangan buat dulu. Cikgu nak tanya dulu, kat sini ada 3 rumus tau. Tiga-tiga nak pakai confirm, semua akan dapat jawapan yang sama. Tapi cepat dengan lambat je. 1, 2, 3, korang rasa soalan ni mana yang paling sesuai? Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3? Semua akan dapat jawapan, jangan risau. Confirm, semua akan dapat jawapan. Cuma lambat dengan cepat je.
Okey, kebanyakannya kata nombor 1. Okey, baik, teruskan. Cuba buat. Kalau tiba-tiba berubah fikiran, bagi tahu cikgu. Kalau lah. Kalau kereta cikgu hilang. Sabar jap. Rasanya, okey tak apa, buat dulu. Kira jap. Soalan kata kira arus yang mengalir. Kira je, jangan risau. Jawab je. Share je jawapan korang. Okay, so jom. Tips kadang-kadang di antara benda yang jadi isu adalah dia macam okay cikgu saya tak tahu macam mana nak pakai formula yang mana. Formula banyak sangat. Okay, hafal tak ada masalah sebab exam bagi kan. So isunya tak tahu nak pakai formula mana. Okay, keluarkan dulu. Kita ada E. E kita adalah 1.5 V. Lepas tu internal resistance. Siap-siap dah cakap R kecil kita adalah 0.5. Jangan buat-buat tak nampak. Kat sini kita ada 2 ohm. Ini adalah R besar. R besar adalah 2. Soalan kata cari I. Cuba tengok. Tak ke macam nombor 3 lagi senang? Nombor 1 boleh tapi masalahnya kita tak ada V. Jadi dia macam panjang cerita. Kena cari V dulu. Okay, so kita akan guna nombor 3 atau nombor 2. Okay, tapi kalau cikgu guna nombor 3. So E adalah I, R tambah R. So E adalah 1.5. Sama dengan kita tak tahu I berapa tapi R besar 2, R kecil 0.5. So I darab dengan 2.5 dapat 1.5. So bila kita kira dapatlah 0.6. I adalah arus. Arus current unit dia adalah A. Itulah. So step pertama, pastikan keluar dulu semua maklumat, susun dekat tepi tu. Okay, susun supaya korang nampak benda tu. Ya, dia ambil masa sikit tapi bila kita buat, kita nampak. Okay, dan waktu buat latihan biasakan dengan unit. Sebab kalau tak, nanti exam tertinggal, tak ingat. R besar tu adalah rintangan luaran yang kita belajar semalam. Kalau R kecil, rintangan dalaman dalam bateri. R besar tu rintangan dekat luar apa-apa. Contoh kalau kita letak bulb mentol ke apa-apalah yang ada dekat luar daripada bateri tu. Itu adalah rintangan tapi dekat luar. Okay, tak apa. Jom kita try lagi soalan lain pula. Nah, ada dalam exam ada. Cuma cikgu tak rasa dia bagi 3-3. Tapi kalau dah bagi 1, cikgu rasa korang still boleh buat yang lain. Okay, yang ini ingat keluarkan dulu, lepas tu buat.
buat and then bagi jawapan dengan unit yang betul. Sambil-sambil tu cikgu keluarkan dulu information. Soalan kata berapa bacaan voltmeter kalau ada arus, kalau ada current. Maksudnya dia tengah cari V. Okay, very good try everyone. Cikgu bagi dalam 30 saat just in case sesiapa tengah tekan calculator tu, tekan. Okay, jom. Nampak tak? Bila kita keluarkan maklumat, bila kita keluarkan semua ni, kita nampak apa yang ada, apa yang tak ada. Okay, so dalam ni kita tak perlukan R besar sebab dalam soalan tak diberi dan kita tak nak tahu pun. So yang ni tak payah, yang ni tak payah, ni dah lengkap, cantik dah. So kita pakai E sama dengan V tambah I R. So E adalah 3, V kita nak tahu, I kita, hilang dah, sorry. I kita adalah 0.2, R kecil 0.5. So V tambah 0.1 dapat 3. So V adalah 2.94. Macam tu lah. Jadi tips pertama sekali yang cikgu boleh share adalah keluarkan dulu information. Tak keluar tak nampak. Okay, jangan tengok je ayat tu. Keluarkan dulu simbol yang betul. Okay, nampak macam dah start okay kan? Okay, sekarang kita try lagi soalan. Okay, yang ni pula. Dalam soalan ni dia dah bagi semua tapi dia minta berapa rintangan mentol. So rintangan R. Tapi rintangan mentol dekat luar. So R besar. Jadi soalan tanya berapa R besar? Kalau I kita 0.2, R kecil, sorry ni R. R kecil 0.5 and then E adalah 3. R unit dia adalah ohm ya. V2 voltan. R2 unit dia adalah ohm.
Okay, so dalam ni yang paling sesuai kita pakai adalah yang inilah. Okay, kenapa sama je, yang bawah pun boleh juga. Okay, so E adalah IR tambah IR tambah IR. So E adalah 3, I kita 0.2 darab R besar, tak tahu, tambah 0.2 lagi tapi darab dengan 0.5. Okay, 0.5. So 0.2 R tambah 0.1 sama dengan 3. So 0.2 R adalah 2.9 sebab tolak. Lepas tu bila kita kira R adalah 2.9 bahagi 0.2, kita akan dapat 14.5. Unit dia adalah ohm. Macam tu lah. Dah habis dah. Itulah ceritanya. Kejap, satu lagi lah alang-alang. Nah, sebab tadi tu semua soalan cikgu buat, cikgu nak tunjuk dalam exam macam ni cara dia tanya soalan. Cik try. Soalan kata hitung rintangan dalam. Maksudnya dia suruh kita cari R kecil. Okay, dia suruh cari R kecil. Kita dah ada E, kita dah ada I, kita dah ada R besar. So cari R kecil. Okay, try kira dulu. Jangan terpengaruh tengok jawapan orang lain. Jawab je. Okay, dah. Siapa yang tengah buat, tapi cikgu nak cakap E adalah 3V. Okay, E adalah 3V. I adalah 0.5 sebab ampere lah arus kat sini. Okay, lepas tu dia kata cari R. Tapi kita dah ada R besar. Berapa R besar kita? Berapa rintangan luar kita? External resistance kita. Okay, so ini yang function kita belajar semalam tu. Okay, sebab dua ni adalah series. So bila series, kita kena tambah dua-dua ni. Jangan tengok 2.5 je, kita kena tambah dengan 1 sebab dia termasuk dalam semua litar dekat luar. So 1 tambah 2.5, R kita sebenarnya adalah 3.5 ohm. Okay, so E adalah I R tambah R. Okay, ataupun E sama dengan IR tambah IR. So E kita adalah 3, I kita 0.5 darab dengan R besar 3.5 tambah
I kita tadi 0.5, R kecil kita tak tahu. So tekan kalkulator, 3 sama dengan 0.5 kali 3.5 dapat 1.75 tambah 0.5 R. Bawa ke sana, panjang cerita dia. 1.25 sama dengan 0.5 B. AR, sorry. Nampak tulisan tak kenal. So R adalah 2.5 ohm. Depan dia adalah B. Okay. Walaupun kita sekarang tengah buat soalan objektif, okay, tapi dalam exam benda ni boleh je keluar dekat subjektif bahagian paper 2. Okay, dia boleh je keluar tambah-tambah soalan macam-macam dekat dalam soalan graf kan. Okay, jangan underestimate soalan paper 1. Okay, paper 1 adalah sangat bagus untuk korang kukuhkan asas. Okay, dah tamat. Itulah dia cerita DGE pada hari ini. Dah selesai. Okay, so setakat ni DGE lah. DGE 1 sampai, tanya je. 1 sampai 5 kat mana kita? 1 macam samar kelabu hitam tak nampak apa. 5 terang benderang. So kat mana kita? Berapa-berapa pun boleh, tapi jangan had ni je. Pastikan habis ni belajar balik, study, revise, buat soalan. Okay, kadang belajar pandai, bila buat soalan, macam tak pernah tengok. So buat latihan. Okay, so terima kasih anak-anak kerana join pada hari ni. Siapa nak join form 4 kan masuklah balik dalam pukul 9 suku. Terima kasih semua.